الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Mengenai haid, nifas dan istihadah. Tuan, betul? Betul ke tak betul? Tak betul? Betul? An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadza amrun katabahu Allah ala banatil adam rawal Bukhari. Daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebenarnya haid ini ialah suatu perkara yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala atas kaum perempuan keturunan Adam. Bagi perempuan yang sihat, haid itu telah ditetapkan pada mereka, pada keturunan Adam. Maknanya fitrah bagi perempuan ada haid. Itu. Di dalam hadis yang lain diterangkan lagi, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza aqbalatil haidah fada'i salah, iza adbarat faghtasili wa salli. Rawal Bukhari. Daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada seorang perempuan sabdanya, apabila kedatangan haid hendaklah engkau tinggalkan sembahyang. Kata Nabi, bila kedatangan haid hendaklah engkau tinggalkan sembahyang. Dan apabila haid itu habis tempohnya, hendaklah engkau mandi wajib dan sembahyanglah seperti sedia kala. Nabi sebut, bila kedatangan haid kamu tinggallah sembahyang. Bila haid kamu berhenti, hendaklah kamu mandi dan sembahyanglah seperti sedia kala. Sebab itu bagi perempuan yang haid, hukum dia haram dia sembahyang, tak boleh. Bahkan dia tak sembahyang tu dapat pahala, kerana dia tak sembahyang itu adalah perintah Allah. Kalau dia sembahyang juga, hukum dia haram. Bahkan kata ulama, kalau dia nak qada sembahyang ketika waktu haid pun, hukum dia haram, tak perlu dia qada, kerana bukan lagi wajib sembahyang tu bagi perempuan yang haid. Itu. Dan begitu juga puasa. Bila kedatangan haid, maka puasa diharamkan dia puasa, dia tak boleh puasa. Cuma berbezanya puasa ni dia kena qada. Puasa dia kena qada. Sembahyang tinggallah dan tak perlu dia sembahyang. Itu. Haid ialah darah yang keluar dari perempuan yang berumur 9 tahun ke atas dalam keadaan sihat pada waktu-waktu yang tertentu. Haid keluar bagi perempuan yang umur 9 tahun dalam keadaan sihat pada waktu-waktu yang tertentu, pada tempoh-tempoh yang tertentu. Sekurang-kurang masa haid ialah sehari semalam. Maknanya kalau dia datang kurang daripada sehari semalam, itu bukan haid. Tempoh dia mesti 24 jam, sehari semalam. Kalau dia mari sehari cukup 24 jam, dia berhenti apa semua, itu sekurang-kurang haid. Dia kena mandi, lepas tu dia kena sembahyang macam biasa. Kalau kurang daripada tu, dia mari setengah hari je ataupun 1 hari sahaja, itu bukan haid. Itu istihadah nama dia, darah penyakit. Dan darah itu datang seperti biasa terus menerus. Darah itu datang seperti biasa terus menerus, sekira-kira diletakkan sejenis kapas atau lainnya kapas itu akan berlumuran dengan darah. Dia kata darah tu keluar terus menerus, sekiranya letak sekeping kapas, darah itu berlumuran
kapas itu berlumuran dengan darah itu. Masa haid yang biasa ialah 6 atau 7 hari. Yang tadi paling kurang 1 hari 1 malam. Yang biasanya yang menjadi kebiasaan 6 atau 7 hari. Yang lama sekali ialah 15 hari. Yang lama sekali ialah 15 hari. Makna kalau datang lebih daripada 15 hari itu bukan lagi haid. Paling kurang 1 hari 1 malam. Yang menjadi kebiasaan bagi orang perempuan 6 hari ataupun 7 hari. Tempoh yang paling lama haid ialah 15 hari 15 malam. Itu paling lama. Itu maknanya kalau dia mari lagi lepas daripada 15 hari 15 malam, dia kena mandi macam biasa, dia kena semayang macam biasa. Dan darah yang keluar itu ialah darah istihadah, bukan darah haid. Itu masa suci antara 2 haid. Masa suci antara 2 haid, sekurang-kurang masa suci antara kedatangan haid kali yang pertama dengan kedatangan pada kali yang lain ialah 15 hari 15 malam. Dan tidak ada had bagi masa suci lebih daripada itu. Tidak ada had masa suci lebih daripada itu. Baik, dia tambah lagi. Tadi ingat, sekurang-kurang masa haid 1 hari 1 malam. Kalau tak cukup sehari semalam, itu bukan haid. Paling lama haid, paling lama haid 15 hari 15 malam. Tolong angkat saat tu kitab tutup belakang. Depan ke ada orang. Angkat tu kitab tutup belakang. Muslimat je ada orang depan, lelaki ke ada tak mana? Senang, dia tak payah ambil. Tak apa, tinggal je ke depan ambil. Sekurang-kurang masa suci antara kedatangan haid kali yang pertama dengan kedatangan pada kali yang lain ialah 15 hari 15 malam. Dan tidak ada had bagi masa suci yang lebih daripada itu. Tidak ada had pada masa yang suci lebih daripada itu. Maknanya haid serenggang antara satu haid dengan haid yang kedua itu, orang panggil mestilah sekurang-kurangnya 15 hari 15 malam. 15 hari 15 malam itu masa sekurang-kurang haid. Jadi ada beberapa kaedah yang kita kena ingat. 1 hari 1 malam sekurang-kurang haid. Kebiasaan haid 6 hari ataupun 7 hari. Paling banyak haid 15 hari 15 malam. Maknanya kalau duk mari lagi lepas 15 hari 15 malam, itu bukan dia dah. Dan senggang antara haid yang pertama nak datang haid yang kedua mestilah tak kurang daripada 15 hari 15 malam. Senang contoh, kita bagi contoh, katakan dia berhenti haid 1 hari bulan, dia berhenti. Paling awal haid mai pula 15 hari bulan, paling awal. Paling awal 15 hari bulan. Katakanlah dia berhenti 1 hari bulan, 10 hari bulan mai pula, itu bukan haid. Pasal apa nak kena tahu haid tak haid ni? Haid tak boleh semayang. Istihadah kena semayang macam biasa. Ada. Dia kena basuh, dia kena sumbat, pakailah apa pamper ke apa hak macam dia perut pakai tu, binatang apa panggil betul. Pada tu semayang dengan segera. Kalau dia keluar juga ambil uduk, semayang dengan segera. Semayang dia sah walaupun darah dia keluar. Walaupun darah dia keluar. Cuma dia tak boleh ralik. Dia kena tunggu masuk waktu semayang, ambil uduk, basuh, sumbat, ambil uduk, semayang dengan segera. Semayang dia sah walaupun darah dia keluar. Faham? Jadi haid yang pertama nak mai haid yang kedua mestilah tak boleh kurang daripada 15 hari 15 malam.
Ni mari 1 hari bulan, 10 hari bulan tak semayang pula dah. Haid torak apa? Pergi. Nah, baru mari sangat aja. Oi, cuti sedia. Sat-sat cuti, sat-sat cuti. Tu panggil tipu diri sendiri. Nyada. Ramai orang perempuan lagu tu kerja tak semayang. Dia kata, ni cerita. Suami pun kena ambil tahu bab tu. Dia cuti kerak sangat ni, bohong nama dia tu. Bab tu kena tahu. Jadi haid yang pertama datang, haid yang kedua jangan kurang daripada 15 hari 15 malam. Lebih tak apa, bulan sekali ke 2 bulan sekali ke tahun sekali ke, tak mai langsung ke. Ada tak mai langsung, tua bakar nak mai apa dah? Ada. Itu tak cerah. Jadi jangan batu kena tulis lah kalau ingat. kena ambil perhatian lah. Itu macam saya kata lah, dia berhenti tu kena ingat berapa hari bulan, lepas tu kena kira pula. Umur tak sampai 15 dia mai pula dah. Itu bukan dia. Lepas tu bukan dia macam mana? Kena semayang macam biasa, tak semayang haram. Nada, kena semayang macam biasa. Itu. Cuma dia ada darah duk keluar tu, darah tu darah istihadah nama dia. Macam yang tadi lah, dia basuh sekali, dia sumbat, dia ambil uduk, dia semayang dengan segera. Itu cara dia. Apa? Sama juga dengan orang yang kencing dia selalu meleleh kan. Ada orang lelaki banyaklah penyakit ni, kencing dia selalu melitik. Ada kencing ni najis, yang tu pun sama jugalah. Dia basuh, dia balut, dia ambil uduk, dia semayang segera. Tu cerita dia. Dia tak payah ralik, dia tak boleh ralik-ralik. Tapi kalau orang yang tak ada apa masalah, tak apa, belum ambil waktu semayang dia, belum masuk waktu semayang dia ambil uduk dah. Yang ni tak boleh. Dan dia nak tunggu-tunggu tak boleh. Katakanlah dia dah keluar darah sedia, dia basuh semua siap dah, ambil uduk semua siap dah, lah orang pula main bagi salam duk menyembang. Ada menyembang 5-6 minit 10 minit ke sembang. Lepas tu dia nak semayang macam mana? Tadi dia buat siap dah, dia kena buka balik, dia kena basuh balik, dia kena sumbat balik, dia ambil uduk main balik. Tak boleh, sebab tadi dia ambil uduk tadi dia berhenti sebab sembang, darah tu duk keluar. Faham tak? Dia tak boleh. Orang ni orang istihadah, orang apa, dia kencing menitik sedia, tak kira lelaki perempuan, cara dia begitu. Nada. Semayang dia sah. Walaupun darah itu najis, walaupun kencing itu najis, itu berpenyakit, itu nama dia. Kena buat begitu. Ingat. Kerana apa? Kerana dia bukan haid lagi dah. Ingat, sekurang-kurangnya 15 hari 15 malam. Kalau lebih daripada tu tak apa, sebulan ke 2 bulan ke dia mai. Kalau kurang daripada tu, itu bukan dia. Itu bukan dia. Baik, habis. Kalau seorang perempuan kedatangan haid selama 7 hari dan darah itu berhenti selama 10 hari, kemudian darah itu berbalik semula, maka darah yang tersebut ialah darah istihadah, darah penyakit, kerana tidak berlalu di antara 2 haid sekurang-kurangnya masa suci. Katakanlah dia kata haid dia 7 hari, dia berhenti, lepas 10 hari dia mai pula, itu bukan darah haid, kata dia. Itu bukan darah haid, itu nama dia istihadah, darah penyakit. Bila kata istihadah, dia kena semayang lah, jangan tak semayang. Jangan tak semayang. Itu. Kalau ada tinggal dulu-dulu, kena qada. Kena qada. Itu. Wajib dia kena qada. Pasal dia ingat haid itu bukan haid, itu istihadah. Dia kena qada semayang. Puasa, puasa lagi lah kena qada juga. Sepatutnya dia boleh puasa. Dia boleh puasa. Berhenti mari seminggu, lepas tu 10 hari mai pula. Tak puasa pula dah. Tak puasa dah. Dia puasa terus, tak apa. Itu bukan darah haid, itu nama istihadah nama dia. Baik. Mengenai nifas, an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat kanatin nafsa'u taq'udu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'dan nifasiha 40 yawman, rawahu Abu Daud. Dari Ummi Salamah radhiyallahu anha, katanya perempuan yang nifas, yakni beranak dalam zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biasanya berhenti daripada mengerjakan sembahyang selama 40 hari. Biasa bagi orang perempuan yang beranak,
Zaman-zaman dulu dia berhenti sembahyang selama 40 hari. Itu kebiasaan nifas. Nifas ni hukum dia macam haid juga, cuma dipanggil nifas. Kerana nifas ini darah haid yang terkumpul. Sebabkan orang perempuan bila dia mengandung, dia tak keluar haid. Dia tak keluar haid bila mengandung. Lepas pada tu bila dia beranak, keluar. Itu. Keluar ni lah kadang-kadang sampai 40 hari dia keluar. Itu. Kadang kurang daripada tu, kadang lebih daripada tu. Kita kena tahulah. Jadi sepanjang waktu nifas itu, maka pada ketika itu dia tidak boleh mengerjakan sembahyang, kerana dia dalam keadaan nifas. Itu. Baik. Wa fi lafzin lahu wa lahum ya'murha Nabi sallallahu alaihi wasallam biqada'i salatin nifasi. Dan pada satu lafaz yang lain dalam hadis Abu Daud juga ada disebutkan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak perintahkan perempuan itu mengqada sembahyang yang ditinggalkan ketika ia nifas. Tak kena qada sembahyang ketika ia tinggalkan di dalam nifas. Cuma kalau bukan nifas dia tinggal, yang tu kena qada. Dia 40 hari ni biasa, tapi mungkin kurang pada tu. Orang dulu-dulu dia tak kira. Dia kira 44 hari. Lagi Tok Bidan mari tak sintuk limau lepas pi kat dia. Dia kira tak semayang lah. Walaupun kering dah lama dah. Yang tu kena qada. Kena qada yang tu. Katakanlah lepas beranak ada nifas dia 10 hari je. Lepas tu kering elok, tak ada apa dah. Dia pun mandi semua siap, semayang macam biasa. Tak ada apa. Jangan tunggu 40 hari juga. 40 hari ini kebiasaan. Itu. Kena perhatilah tengok nak cucu kita. Katakan dia 20 hari lepas beranak ada. Lepas 20 hari dia kering elok apa semua. Tak ada apa dah. Jadi dia kena mandi. Kena semayang macam biasa. Kalau dia tunggu juga sampai 40 hari baru dia semayang, 20 hari dia kena qada semayang tu. Ada. Yang 20 hari dia kena qada semayang tu. Kerana dia tinggal semayang, hukum dia haram. Dosa besar tinggal semayang. Itu. Baik. Walaupun orang panggil kebiasaan orang perempuan 40 hari, tapi kalau dia bawah pada itu, dia berhenti kering elok apa semua, berhenti semayang. Sebab dia tak sama dengan ni haid. Haid ni satu sekurang-kurang masa haid sehari semalam. Nifas ini sekurang-kurang masa nifas dia tak kira berapa minit, berapa jam pun. Dia katakan lepas beranak dia keluar sekejap, sejam, lepas tu tak ada apa, kering sejak elok apa semua. Lepas tu macam mana? Dia kena mandi, dia kena semayang. Ada. Itu cerita dia. Baik. Menurut huraian ulama, nifas ialah darah yang keluar selepas seorang perempuan melahirkan anak. Sekurang-kurang masa keluar darah nifas itu ialah satu lahzah, sekelip mata. Dan itu sekurang-kurangnya. Dia keluar sat je. Lepas beranak keluar, lepas tu kering, tak ada apa dah. Sehari dia keluar, contoh, sehari saja. Sehari sajalah. Lepas tu dia kena mandi, dia kena semayang macam biasa. Itu kalau sehari. Dan kebiasaannya ialah selama 40 hari. Biasanya nifas ini keluar selama 40 hari. Manakala yang lama sekali ialah 60 hari. 2 bulan. Yang paling lama sekali 2 bulan. Jadi kalau selepas daripada 60 hari duk main lagi, itu bukan lah. Itu bukan nifas. Itu istihadah, dia kena semayang macam biasa. Itu. Baik. Kalau darah itu keluar melebihi daripada 60 hari, maka ia darah istihadah, darah penyakit. Kalau lebih daripada 60 hari, itu bukan dia. Itu. Tapi kata ulama, kata kalau dia 60 hari dia keluar, lepas 60 hari dia berhenti 2 hari. 2 hari dia berhenti, lepas 2 hari dia main pula. Maka yang main pula itu kira haid. Yang main pula kira haid. Sebabkan yang ni nifas, lepas nifas dia berhenti sehari 2, lepas tu dia main pula, itu kira haid. Itu. Tapi kalau haid dia berhenti satu, lepas tu dia nak main pula, mesti tak kurang pada 15 hari. Tu haid. Sebab haid dengan haid, faham tak? Tak kurang pada 15 hari. Sebulan ke 2 bulan ke, tu tak kira. Itu kalau haid. Tapi kalau nifas, dia beranak, dia main sampai 60 hari. Lepas 60 hari dia berhenti 2-3 hari, lepas tu dia main pula.
Mai pula itu kira haid. Sebab apa? Dia berhenti. Tapi kalau dia bersambung terus 61, 62, 63 sambung terus, yang tu bukan haid, bukan nifas, itu nama dia istihadah. Kena hati tengok yang tu. Faham tak? Kalau dia berhenti 2-3 hari dia mai pula, dia kira haid. Kalau dia sambung terus lepas 60 hari sampai 65 hari duk mai, itu bukan, itu istihadah. Dia kena mandi macam kata tadi, basuh, sumbat, ambil wuduk, semayang dengan segera. Semayang dengan segera macam haid tadi. Macam itulah dia nak pi jamaah dengan orang, nak pi tunggu apa semua, susah sikit lah yang ni. Sebab apa? Sebab darah tu duk keluar. Dia kena buat segera. Faham tak? Dia boleh lah setakat dia nak qomat tu boleh lah. Tapi kalau dia nak tunggu semayang jemaah apa semua, boleh. Tapi kalau nak semayang jemaah, dia kena cepat lah. Ada? Kena cepat. Maknanya ambil wuduk apa semua, dia pergi masuk terus jemaah, semayang terus. Itu tak apa. Faham tak? Tapi kalau nak tunggu, tak boleh. Dia berbeza dengan orang yang tak ada sakit apa, dia nak tunggu sejam 2 jam pun tak ada masalah. Yang ni sama ni istihadah, sisil baul. Sisil baul ni macam tadilah, darah dia kencing dia keluar sedia, tak boleh buat apa. Dia semayang dia sah, tapi cara dia gitu, basuh dulu, sumbat, lepas tu semayang segera. Ini cerita dia. Ingat, kalau selepas 60 hari duk mai lagi, maka itu bukanlah nifas dah, itu istihadah. Kalau dia berhenti 2-3 hari dia mai pula, maka yang tu kira haid. Itu kalau nifas dengan haid. Tapi kalau haid dengan haid, tak boleh kurang daripada 15 hari. Kalau kurang daripada 15 hari mai pula, itu bukan haid, itu istihadah, kena semayang. Pada kena semayang. Kalau bulan puasa, dia kena puasa walaupun darah dia dah keluar. Sebab apa? Dia tahu ini bukan haid, ini nama dia istihadah. Istihadah ni darah penyakit. Ada orang kita sebut, pasal apa tak semayang? Mai penyakit. Ni bukan penyakit, ni sihat nama dia. Mai tu sihat, bukan penyakit. Tapi dia panggil darah penyakit, bukan penyakit. Penyakit ni istihadah. Cerita dia. Baik. Yang sedihnya tahu, kalau dia beranak 6 orang, 7 orang. Setiap kali katakanlah dia mari nifas 20 hari je, tapi dia tak semayang sampai 40 hari. Nampak tak? Dia kena qada semayang 20 hari je. Seorang 20 hari. Tak? Kalau anak 5 orang, sebelum mati qadakan kalau ada yang tu. Ada. Qada. Puasa pun sama. Kalau kena bulan Ramadan, yang puasa pun kena qada. Tapi kalau betul-betul dalam masa haid, betul-betul dalam masa nifas, tak apa, tak payah qada. Untuk semayang, untuk puasa kenalah. Faham tak? Itu. Baik. Menurut huraian ulama, kalau darah itu keluar melebihi daripada 60 hari, maka ia darah istihadah, darah penyakit. Kesimpulannya, haid dan nifas mewajibkan mandi, tetapi istihadah tidak. Dia kata kesimpulannya haid dan nifas mewajibkan mandi, istihadah tidak. Maknanya tak payah mandi istihadah. Tu yang kata tadi tu, dia lebih dah daripada haid, lebih daripada haid dah. Dia mandi tu mandi haid walaupun darah tu duk keluar. Faham tak? Dia mandi haid sebab lebih dah. Itu. Jadi bila istihadah tak kena mandi, basuh cukup. Nifas kena mandi, istihadah kena mandi. Apa dia ni? Wiladah kena mandi. Wiladah ni dia beranak. Kan anak tu jadi daripada mani. Bila keluar anak, hukum dia keluar mani. Kan bila keluar mani, hukum dia kena mandi. Hukum dia kena mandi. Jadi bila dia beranak, wajib dia mandi. Termasuk juga beranak gugur. Dia keluar ke darah seketui, gugur. Dia kena mandi junub, mandi hadas. Faham tak? Ataupun keluar daging seketui, baru 2 minggu gitu kok keluar daging seketui, pun dia kena mandi. Beranak tu kena mandi. Tu cerita dia. Cuma biasanya beranak ni dia kena, kalau biasanya dia ada 2 junub lah, dia 2 hadas besar lah. Yang pertama dia beranak, lepas tu sambung dengan nifas 2.
Sambung dengan nifas 2. Itu. Jadi batu ulama kata boleh jadi 3 pun ada. Kalau dah ulama sebut. Katakanlah dia mengandung. Dia bersetubuh dengan suami dia malam tu. 1, kena mandi hadas. Tak ada nak mandi esok beranak. 2, ada. Lepas beranak pula dia sambung dengan nifas. 3. Masa berhenti nifas esok, dia kena mandi berapa kali? Dia kena mandi berapa kali? Mandi sekali cukup. Lagi 3 kali pula. Jenuh. Dia duduk teringat hari tu dah. Teringat apa semua. Dia mandi selesai. Hak bersubuh tu. Pas pada tu pula sambung pula dengan hak beranak. Habis pula sambung pula dengan hak nifas. Panggil. Mandi sekali je. Tak payah mandi sampai 3 kali. Duk tunggu awak keluar masuk bilik ayam sampai 2 jam tak keluar lagi. Kawan duk ulang 3 kali. Walaupun dia ada 3 benda yang boleh mandi hadas besar, tapi mandi dia sekali saja. Itu ingat. Tapi kita tahulah memang kita ada 3. Orang panggil ada 3 benda yang kena mandi. Itu hukum tahulah. Itu kita dia. Baik. Jelasnya apabila seorang perempuan kedatangan haid dan kemudian ia suci daripada haid itu, wajiblah ia mandi hadas besar. Dan apabila ia nifas, keluar darah itu selepas beranak lalu terhenti darahnya, wajiblah ia mandi hadas besar. Demikian juga apabila ia bersalin sekalipun tidak basah, wajiblah ia mandi hadas besar. Demikian juga dia bersalin. Sekalipun bersalin itu kering, tak keluar darah apa semua, wajiblah dia mandi hadas besar. Dia kena mandi hadas besar. Itu. Baik. Mengenai istihadah, an Aisyah radhiyallahu anha qalat Fatimah bintu Abi Ubaishin li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inni la atharu fada'u salah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama dzalika irqun wa laysa bil haidah. Rahul Bukhari. Daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya, Fatimah binti Abu Hubaish telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katanya, ya Rasulullah, sesungguhnya saya ini tidak putus-putus darah. Oleh itu, bolehkah saya meninggalkan semayang? Seorang sahabah perempuan bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bolehkah saya meninggalkan sembahyang? Mendengar pertanyaan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebenarnya darah demikian itu hanyalah darah penyakit berpunca daripada salah satu urat darah yang berpenyakit, dan bukanlah ia darah haid. Bukanlah ia darah haid. Itu sebenarnya dia darah penyakit dan bukanlah dia darah haid. Itu. Biasa orang perempuan mengandung tak keluar haid. Macam mana kalau dia mengandung keluar? Ada. Dalam kitab-kitab fiqh, katakanlah dia mengandung tapi darah haid dia keluar macam biasa. Dalam kitab-kitab fiqh lama, dia mengatakan tetap hukum dia kira haid. Tetap hukum dia kira haid walaupun dia mengandung, dia keluar. Dan ada pendapat ulama terkini mengatakan yang tu bukan haid. Ketika dia mengandung, keluar darah macam haid, bukan haid. Kenapa? Biasanya orang yang mengandung rahim dia tertutup rapat. Rahim dia tertutup rapat, sedangkan darah haid dia keluar di pangkal rahim. Di pangkal rahim. Jadi ulama mengatakan, ulama-ulama yang buat kajian terkini mengatakan yang tu bukan darah haid, walaupun ketika dia mengandung dia keluar. Itu dia keluar di hujung rahim, bukan. Dia keluar di hujung rahim tu, nama dia darah tu darah penyakit. Bukan haid. Jadi nak pakai yang mana? Ada 2 pendapat kat sini. Ada 2 pendapat kat sini. Jadi untuk selamatnya kita guna pendapat yang kedua ni lah, mengatakan bukan. Supaya kita tak tinggal semayang. Supaya kita tak tinggal semayang. Itu kita. Kerana kata dia orang perempuan haid, rahim dia tertutup, jadi
haid dia tak keluar. Tu cerita dia. Kalau keluar tu nama dia darah penyakit. Istihadah nama dia penyakit. Maknanya nak buat macam mana? Dia kena basuh macam tadilah, semayang dengan segera. Itu. Baik, kerana orang perempuan dalam haid, dalam orang perempuan mengandung tak keluar darah. Itu. Dalam salah satu hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Abu Daud daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menerangkan perbezaan darah haid dan darah istihadah, baginda perintahkan kepada perempuan yang bertanya hukum istihadah supaya ia berwuduk dan mengerjakan sembahyang. Nabi perintahkan kamu berwuduk dan kamu sembahyang. Berdasarkan hadis-hadis tersebut dan juga hadis-hadis yang lain, alim ulama menghuraikan bahawa istihadah ialah darah yang keluar bukan pada masa haid dan bukan pada masa nifas, atau yang kurang daripada sehari semalam pada masa kedatangan haid. Kurang, dia pun hari pagi itu darah dia keluar, jadi ingat haid lah, dia pun tak sembahyang lah zuhur. Ada zuhur asar tak sembahyang lah. Petang berhenti. Ada petang berhenti terus. Yang ni bukan darah haid, ini istihadah. Jadi sembahyang yang ditinggal dua waktu tadi je dah kena qada. Sembahyang ditinggal 2 waktu tadi kena qada. Sebab ialah dia pun berhenti dah, dia ingat haid. Sebab tu dia ada lagi satu nama dia mutahayyirah. Haid yang mengherankan. Maksudnya kadang-kadang masalah haid ni kita sendiri kena reti. Allah Subhanahu Wa Taala bagi tanda-tanda dia. Ada kalau dia mari macam biasa, selalu main rasa sakit lah, rasa lemah lah, rasa pedih, rasa apa semua, ini orang panggil yang ini kita tahu dah orang panggil haid. Ataupun color darah dia hitam, lepas tu dia pelan-pelan cayak apa semua, kita tahu dah. Tapi kalau dia main tak ada apa-apa, main berasa apa pudak apa semua, yang ni kita kena perhati tengok. Kena perhati tengok waktu dia, tengok masa dia pun macam kata tadilah. Tak ada sampai lagi setengah 24 jam dia berhenti dah apa semua. Itu. Jadi benda-benda begini, haid tak haid ni kadang-kadang kita sendiri yang boleh tengok. Sebab benda tu benda yang berlaku pada diri kita dan kita lebih faham tentang diri kita sendiri. Ada, kita lebih faham. Bukanlah macam tu. Faham tak? Dia ada tanda-tanda dia apa semua itu. Cuma yang kita belajar ni kaedah maksud macam mana? Haid mesti sehari semalam paling kurang. Haid yang kedua nak main haid yang pertama tak boleh kurang daripada 15 hari 15 malam. Paling lama haid 15 hari 15 malam, tak lebih daripada itu. Kita dah tahu dah kaedah tu. Jadi itu kaedah. Macam kata dalam masa yang sama kita kena perhati tengok diri kita macam mana. Dan kita lebih tahu tentang diri kita sendiri. Itu kerana kadang-kadang dia mari ada tanda-tanda dia. Panas lah, rimah lah, atau berasa nak marah ke orang lah, naik angin tak tahu halah lah apa semua. Itu semua yang menyebabkan kita kenal kata ini haid. Kita kenal ini haid apa semua. Lepas tu dia mari hitam, lepas tu dia cayak-cayak apa semua tu. Lepas tu kita bila istihadah, bila dia mari pelik waktu pun bukan waktu haid, dia mari pun tak ada rasa apa-apa, tengok semua, maka senanglah kita kata ini istihadah. Cuma kalau kita tak faham, kita tanya orang. Tanya orang. Dia kadang-kadang dia apa? Lebih-lebih lagi dah. Dia tak pernah main haid lama dah. Umur berapa? Umur dia pun 60, 70, tak main haid, tiba-tiba main. Nak buat mana? Ada. Tiba-tiba dia main. Kalau pasien orang mari 3 bulan sekali, 4 bulan sekali, itu soal lain. Ni tak main dah. Selalunya tau, bila pergi umrah selalu jadi benda ni, selalu jadi. Orang tua-tua pergi umrah, ada pergi umrah tua-tua, dia pun duduk sini ni tak main lama dah, tak main dah. Orang panggil dia ni putus asa daripada haid. Apa putus asa daripada haid? Tak main dah. Dia gitu, putus asa daripada haid, dia pun tak terlintas nak main dah, tak ada dah. Aduh, dia panggil orang putus asa daripada haid. Tiba-tiba dia pergi umrah, tengok-tengok mai. Saya biasa jumpa tu orang tua tengok mai. Lepas tu tanyalah, awak makcik tak pergi masjid? Tegan lah nak habaq ustaz.
Dia apa semua segan nak habaq apa semua. Dia bisik pula, lama tak main pula. Debat gitu. Ada dia tu lama tak main pula tu nak habaq orang tekan. Duduk dalam bilik tak keluar. Ada. Baik. Kita kalau kita dah tua dan kita pun rasa putus asa daripada haid, tak main dah. Tak main dah, umum tu tak main dah. Tiba-tiba dia main, itu bukan haid. Itu bukan. Ada. Maksudnya saya kata, tu yang kata kena tanya orang duduk segan, kau duduk dalam bilik duduk apa semua tu. Mandi, basuh, sumbat, pergilah semayang, tak ada masalah apa. Sebab dia orang yang putus asa daripada haid. Dia putus asa daripada haid. Memang tak ada dah. Tiba-tiba dia main, itu pun darah penyakit. Selalu gitulah mungkin kita berjalan, pergi cuaca kita tak sama, badan kita pun tak apa semua ni. Dia main lah penyakit tu apa semua. Tapi bukan haid yang tu. Faham tak? Itu. Sebab memang dia tak main bertahun-tahun dah. Tak main 5, 6 tahun, 7, 8 tahun tak main. Dia berbeza dengan orang yang main setahun sekali. Ataupun 3 bulan sekali. Ada orang yang 3 bulan sekali. Ini. Yang ni memang dia lambat. Haid dia memang lambat. Yang tu tak haid lah. Tapi yang ni dulu dia main biasa tapi berhenti dah. Berhenti dengan usia dia sudah tua. Usia dia sudah tua. Tiba-tiba dia buat pening kot mana pula tu dia main. Dia kalut cari kedai dia pun semua lagi. Dia tak ada kalut pun semua. Maka ingat, yang ni macam biasa. Kita sembahyang macam biasa. Itu. Cuma dia berbeza yang tu lah. Dia kena sembahyang segera, basuh, semua. Dia nak pergi masjid, tak ada masalah, boleh. Ada. Orang yang tak boleh duduk dalam masjid ialah orang yang haid. Haid tu dia tak boleh duduk dalam masjid tu bukan pasal takut menitik, takut apa dalam masjid itu dah. Tak menitik, tak ada apa dah. Kerana kemuliaan masjid. Kesucian masjid. Sebab tu kita kot ni dia buat surau. Tempat-tempat lain, negara lain tak ada masjid buat surau. Surau masjid. Pun kita tengok surau dengan masjid beza dia macam mana? Sama. Surau tempat orang berjemaah, masjid tempat orang berjemaah. Surau tempat orang mengaji, masjid tempat orang mengaji. Lepas tu bila kita masuk dalam surau, apa yang ada di masjid ada kat surau semayang sah elok apa semua. Berarti pasal apa panggil surau? Tak panggil masjid. Peranan dia sama. Wallahu a'lam. Saya tak tahu pasal apa. Mungkin orang tua dulu kot dia buat payah sangat umur perempuan-perempuan nak pergi mengaji tajwid, nak pergi mengaji apa semua ni. Yang ni kita jangan pergi masjid, kita panggil surau. Jadi tak ada masalah lah bagi orang perempuan yang haid nak duduk dalam masjid apa semua. Nak pergi surau, itu nama dia. Tapi peranan dia macam masjid. Itu ni. Ataupun orang dulu dia nak buat masjid susah. Buat masjid susah, dia kena dapat kelulusan ni apa semua. Buat surau macam rumah tu, depa buat tempat berjemaah ramai-ramai. Itu nama dia surau. Tu cerita dia. Jadi kalau kita tak kata dia tu masjid, maka kita duduk dalam masjid, dalam surau tak apalah. Masjid tak boleh. Bukan soal menitik tak menitik, soal kemuliaan masjid tu. Bagi itu cerita dia. Tapi kalau istihadah tadi tak apalah. Syarat dia jangan menitik lah. Kalau menitik tu cemar masjid, tak boleh lah. Itu. Baik. Hukum perempuan kedatangan istihadah ialah perempuan itu suci. Ia wajib mengerjakan sembahyang dan berpuasa, dan suaminya pula boleh bersubuh dengannya. Yang tak bolehnya ketika dalam haid. Tapi kalau dia darah dah keluar juga bukan waktu haid, maka suami dia boleh bersubuh dengannya, tak ada masalah. Semasa hendak mengerjakan sembahyang, hendaklah ia membasuh kemaluannya dan mengisinya dengan kapas, kemudian bercawat. Itu dia sebut macam saya sebut tadi. Cuma dia biasa dia basuh, dia mengisinya dengan kapas dan bercawat, dan terus dia sembahyang. Itu. Jika ia tidak memerlukan kapas atau ia sedang berpuasa, maka tidak dituntut berbuat demikian. Dia puasa saja. Aku puasa saja, tak dituntut berbuat demikian. Nak kena bersuci, basuh apa semua, biar pi lah. Cuma bila dia nak semayang, jadi kena buat macam tadi.
Bahkan perempuan yang sedang berpuasa hendaklah meninggalkan perbuatan mengisi kemelawannya dengan kapas. Dia kata bahkan kalau dia berpuasa, dia tak boleh nak isikan kapas. Kenapa? Kerana berpuasa. Ulama sebut puasa ni memasukkan suatu dalam rongga yang terbuka, batal puasa dia. Macam kan kita korek telinga, ada korek telinga, ini pun kalau puasa berhati-hatilah. Nak masukkan kapas tu berhati-hati. Itu kalau tak puasa tak apalah. Itu. Setelah itu hendaklah ia mengambil wuduk. Segala yang disebutkan itu hendaklah dilakukan selepas masuk waktu sembahyang. Dia berbeza dengan orang yang sihat. Orang yang istihadah, dia kena buat semua ini selepas masuk waktu sembahyang. Dia tak boleh ambil awal-awal. Masuk waktu sembahyang, dia kena basuh, dia kena isikan kapas, dia kena bercawat, dia kena ambil wuduk, dia sembahyang segera. Dia kena buat selepas masuk waktu sembahyang. Bagi istihadah. Itu. Selepas mengambil wuduk, wajib ia segera mengerjakan sembahyang. Jika ia lengahkan, kenalah ia membasuh kemaluannya dan memasukkan kapas ke dalamnya serta bercawat, kemudian mengambil wuduk sekali lagi, kecuali itu. Baik. Kalau dia lengah, lepas dia buat semua siap dah, ada pula orang mari menyembang. Ada mai ketuk pintu bertembang, bayar kut ke apa ke, mai kut ke lagu mana ke, ataupun telefon bunyi, jawab telefon menyembang dulu apa semua, dia tak boleh terus sembahyang dah. Dia kena buat balik macam awal tadi. Itu. Ataupun lepas buat semua siap dah apa semua, goreng ikan dulu. Laki nak makan telur dadar, buat telur dadar dulu, dia buat semua siap dah. Jadi dia kena buat balik macam tadi. Faham tak? Itu. Kecuali kalau lengahnya itu kerana satu yang berhubung dengan sembahyang. Seperti menunggu sembahyang berjemaah. Dia ambil wuduk apa semua, dia nak tunggulah tok imam. Suami dia lambat dengan orang tua ni apa semua, dia tunggu hutang tu. Ataupun tok imam tak main lagi ke, dia tunggu nak sembahyang. Ini benda yang berkait dengan sembahyang, tak apa. Itu. Maka tidak wajib ia mengambil wuduk semula. Komat ke, dia tunggu komat ke, dia tunggu bang ke apa semua, dia tunggulah anak dia jadi tok imam, duk ambil wuduk lambat sangat, duk ambil wuduk, dia duk tunggu, duk berdiri tentu. Itu tak apa. Kenapa? Itu dikira menunggu sembahyang tu kira macam sembahyang dah. Faham? Tapi kalau buat benda yang tak ada kena dengan sembahyang, macam tadi, dia menyembang dengan kawan dia, dia goreng ikan ke, jawab telefon dulu ke, tulis WhatsApp dulu ke apa semua, wajib dia kena ambil wuduk balik. Faham? Betul. Ia pula wajib membaharui cawatnya, bukan sekadar wuduk saja, cawat tu kena buka, buang, pakai yang lain. Dan bersuci bagi tiap-tiap kali hendak mengerjakan sembahyang. Tiap-tiap kali nak mengerjakan sembahyang. Dia berbeza dengan orang sihat biasa. Dia ambil wuduk, dia sembahyang maghrib. Lepas sembahyang maghrib, dia pun tunggu sampai isya, dia sembahyang isya sekali. Yang ni tak. Kalau istihadah, darah duk keluar ni, dia kena setiap waktu dia nak sembahyang, dia kena buat begitulah, kena bersuci. Sama juga atau kita jaga orang tua sakit. Yang ni kita kena ingat, orang tua sakit. Dalam mazhab kita Syafi'i, dia tak boleh jamak. Ada juga pendapat mengatakan orang tua sakit ni dia boleh jamak, tapi mazhab kita tak boleh nak jamak. Orang kata kita jaga mak ayah kita, dia dah tua. Apa semua. Dia berjalan tak boleh, apa tak boleh. Jalan apa tak boleh. Cuma orang panggil akal dia dah elok, mulut dia deras, takat nak jerkah cucu dia tu dengar apa ke dapur ni. Mulut dia deras apa semua, akal dia elok, baca dia semua, cuma dia tak boleh berjalan. Akal dia ada. Selagi mana ada akal, kena sembahyang. Kecuali kalau akal dia tak ada, tak apalah, macam nyanyuk. Tak ada, dia dah nyanyuk, dia tak ingat apa, dia tak tahu apa dah, itu tak apalah. Ni akal dia ada. Dia kena sembahyang. Itu. Baik. Badan dia pula besar. Kita nak angkat tak larat. Nak angkat apa semua, kena panggil orang untuk tolong apa semua.
Jadi bagi kita, kalau kita nak ambil, nak uruskan dia 5 kali sehari, nak suci dia apa semua, maka mungkin kita jadi beratlah juga kan, susah apa semua, tak ada siapa tolong. Kita boleh dekat-dekatkan waktu. Pada dekat-dekatkan waktu. Contoh tak apa masuk Zuhur. Tak apalah dulu biar pilih dulu Zuhur. Masuk waktu Zuhur, kita tak suruh dia semayang lagi. Tunggu apa sampai pukul 4 lagi. 4 ada waktu Zuhur lagi kan. Kita pun tak apalah nak kena buka pampers dia, basuh kencing dia apa semua. Basuh kecil semua siap apa semua. Katakanlah habis selesai tu semua, kat 20 minit 4.30 masuk asar. Ada 4.30 masuk asar. Katakanlah 15 minit 4 suku habis kita cuci dia. 4 zuhur habis cuci dia. Ni Zuhur lagi ni. Zuhur lagi. 4 suku kita bubuh atas kursi roda dia. Tak situ. Mak sembahyang Zuhur. Pada dia pun sembahyang Zuhur. Bila habis dia salam Zuhur, tunggu sat. Suruh dia tunggu sat 2-3 minit. Ada. Sebab kita tak payah duk cuci dah. Sekali masuk asar, terus dia sembahyang asar. Kita kena rapatkan begitu, terus dia sembahyang asar. Jadi Zuhur dia sembahyang lewat sikit, asar dia sembahyang awal waktu. Dia macam kembar tapi bukan jamak. Ada. Bukan jamak. Gitu. Macam tu boleh. Maghrib, bila masuk maghrib. Maghrib ni waktu dia pendek, tak apalah. Kita suci dia, basuh dia macam biasa, apa semua dia sembahyang maghrib. Isya kita boleh buat dekat subuh. Nada, Isya boleh buat dekat subuh. Tak apalah dia tidur dulu, tak apa mak tidurlah apa semua ni. Pukul 5 lagi memang kita bangun dah kan. 5 kita bangun dah, kita kisah mak kita bagi dia mandi gitu gini apa semua. Bagi pukul 5 siap apa, memanglah biasa pergi dia mandi apa semua, kita pun tukar pampers dia apa, basuh semua siap. Habislah pukul 5.30 siap semua. Lepas tu dia tunggu masuk subuh 5.30. Ada lagi tu Isya tu, ada lagi. Isya ada lagi. Lepas tu kita suruh dia sembahyang Isya. Suruh sembahyang Isya. Dia pun sembahyang Isya. Lepas tu dia tunggu 2-3 minit masuk subuh. Dia sembahyang subuh sekali. Kalau kita tak mampu nak bersihkan dia setiap waktu. Setiap waktu. Jadi dia rapatkan waktu tu. Isya dia rapatkan dengan subuh. Sebab dia kena ambil waktu-waktu yang panjang lah. Isya dia kena rapatkan dengan subuh. Zuhur dia rapatkan dengan asar. Maghrib dia sembahyang maghrib semua. Cara dia gitu boleh buat. Jadi dia kena basuhnya 3 kali je lah. Ada 3 kali. 3 kali biasalah, memang nak kena beri mandi, nak amal semua pun. Itu boleh. Ini bagi kita jaga orang sakit lah. Ada. Tapi kalau kita mampu jaga tiap-tiap waktu apa semua, tu lagi baik lah. Kita ada. Baik. Perkara-perkara diharamkan bagi perempuan yang datang haid dan nifas. Dia tak boleh buat benda ni. 6 perkara diharamkan atas orang yang berjamaah. 6 perkara yang diharamkan atas orang berjemaah juga diharamkan atas perempuan kedatangan haid dan nifas, iaitu mengerjakan sembahyang. Tak boleh. Tawaf tak boleh. Menyentuh kitab suci Al-Quran, mengangkat Quran, berhenti dalam masjid. Lalu tak apa, berhenti tak boleh. Terkalah dia ada haid, dia ada perlu nak masuk dalam masjid. Dia ada perlu masuk masjid. Dia masuk, dia ambil, dia keluar. Itu boleh. Boleh. Ataupun dia nak pergi tandas jauh, nak kena pusing kat mana, dia lalu kat dalam masjid tu pergi belah sana, dia lalu saja boleh. Nak pergi duduk terus tak boleh. Lalu tak apa. Faham? Itu. Dan membaca Quran tak boleh. Selain itu haram juga ia berpuasa. Dia tak boleh puasa, haram. Bahkan tidak sah puasanya. Kalau dia puasa pun tak sah. Itu. Ia haram juga lalu masjid. Dia haram juga lalu masjid jika ditakuti darahnya itu menitis, mengotorkan masjid. Dia tak boleh lalu kalaulah dia takut darah dia menitik, mengotorkan masjid. Kalau tak takut tak apalah. Ia juga wajib menolak permintaan suaminya untuk bersetubuh dengannya. Wajib dia menolak permintaan suaminya untuk bersubuh dengannya ketika dia dalam haid.
Larangan yang tersebut ada dijelaskan pada ayat 222 suratul Baqarah yang telah disebutkan dan diterangkan maksudnya pada awal bahagian keempat ini. Haram juga ia berdusta dengan mengatakan ia kedatangan haid dengan tujuan supaya suaminya tidak mendekatinya. Haram juga. Dia berdusta. Dusta maksud macam mana? Dia tak mau suami dia mendekati dia, dia tak suka suami mendekati dia. Dia tak suka suami bersetubuh dengan dia, dia habaq ni ada haid mai ni. Bohong. Hukum dia haram. Nada hukum dia haram juga. Dia membenarkan suami dia bersetubuh dengan dia ketika dalam haid. Haram. Tak ada haid dia pergi kata haid pun haram. Ada haid dia kata tak ada haid pun haram. Ada itu haram. Itu baik. Dia meluatkan suami dia pergi habaq lagu tu. Itu hukum dia haram. Boleh. Haram juga ia tidak memberitahu kepada suami tentang kedatangan haid apabila ia berada dalam haid. Dia tak beritahu. Itu dia buat sengak je. Suami tak tahu. Jadi suami bersetubuh dengan dia haram. Hukum dia tetap haram. Itu. Tentang ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya Allah Taala mengutuk perempuan yang tidak memberitahu suaminya bahawa ia kedatangan haid. Allah mengutuk. Dia tak bagi tahu kat suami dia. Ada. Walaupun suami nak bersetubuh dengan dia, biar api. Ada. Allah mengutuk bagi perempuan yang dalam haid, dia tak bagi tahu suami dia. Itu. Dan perempuan yang berdusta kepada suami bahawa ia kedatangan haid, pada Allah tidak, padahal tidak ia berada dalam haid. Ataupun dia berdusta. Berdusta macam tadi lah. Dia menyampa kat suami dia, dia ada haid ni, pada tak ada pun. Bagi hukum dia haram. Gitu. Bohong pun haram, tak bagi tahu pun haram. Itu. Mandi wajib untuk bersuci daripada haid dan nifas. Cara mandi wajibnya samalah seperti mandi jenabah yang telah diterangkan pada bahagian yang lalu, hanya niatnya sahaja berlainan. Lafaz niat mandi kerana bersuci dan haid ialah seperti berikut: nawaitu raf'al hadatsil haidi lillahi ta'ala, sahaja aku bersuci daripada haid semata-mata kerana Allah Ta'ala. Mengenai mandi nifas beranak ialah nawaitu raf'al hadasin nifasi lillahi ta'ala, sahaja aku bersuci daripada hadas nifas beranak semata-mata kerana Allah Ta'ala. Itu kalau nak niat asi-asi. Tapi kalau dia nak saja aku mengangkat hadas besar kerana Allah pun boleh. Saja aku mandi wajib kerana Allah Ta'ala pun boleh. Dia tak niatlah haid ke nifas ke bersubuh ke tak. Dia pakai niat mandi wajib sekali saja. Tak payah niat satu-satu pun boleh. Tak ada masalah. Yang penting kena ada niat. Kalau tak ada niat dia jadi mandi biasa. Sebab memang kita biasa pun duk mandi. Niat ni nak membeza ibadat yang sama ataupun nak membeza ibadat dengan adat, dia kena niat. Itu. Seperti yang telah diterangkan dahulu mengenai soal niat, bahawa tempat niat ialah di dalam hati. Inilah perkara yang wajib. Tentang lafaznya tidak menjadi hal sama ada disebut atau tidak, asalkan maksud diterangkan lafaz dan lafaz itu diingat dalam hati. Nak lafaz niat tu sebut ke tak sebut, itu tak jadi hal, asalkan diingat di hati. Itu. Bertayamun dan perkara-perkara yang berhubung dengannya. Bertayamun dan perkara berhubung dengannya. Ada lagi, kalau tidak boleh kena air badan kita, biasanya tak boleh kena air lah, ataupun air tak ada, dia boleh ganti dengan tayammum. Dia boleh ganti dengan tayammum. Dia berbeza dengan hak kita jalur istinja. Istinja ni dia boleh pilih antara air ataupun seumpama batu. Dia masuk dalam bilik air, dia boleh pilih nak guna tisu atau nak guna air. Dia boleh pilih. Dia nak guna tisu, dia tarik tisu bagi banyak sikit, dia sapu sekali dia buang, dia sapu sekali dia buang, sapu sekali dia buang, bersih dah. Dia boleh ambil uduk semayang, tak apa. Cuma kita geli-geleman tak bisa buat lagi tu. Tapi lah hukum fiqh kata boleh. Boleh. Sebab tu sebenarnya kita pergi Korea ke pergi mana duk kisah nak cari botol air. Pergi Singapura sudah lah jamban depa tak ada air.
Cari botol ayak, pergi botol ayak. Hukum fiqh dah sebut dah. Ada. Hukum fiqh dah sebut dah boleh. Ada. Boleh cari seumpama batu. Tu kata ustaz, kalau masuk-masuk dalam jamban, tak bawa lah tisu, tak bawa apa. Pas pada tu kencing, buka kabel balik, palepai ayak tak ada. Bagus mana? Tak kena keluar macam orang masuk Jawi ya. Apa semua? Istinja lah. Kena istinja lah. Dia kata istinja batu pun tak ada. Nak cari batu di mana? Di mana? Lah dinding tu batu kan? Dah. Dinding tu batu. Boleh semua. Tapi kau sebut amboi balatu pun tak kena istinja dengan batu, dinding batu kayu pun boleh. Kalau dinding kayu lah tak ada dah lah. Yang syaratnya benda tu bersih, kesat. Benda tu kesat. Kalau dincin tak boleh lah, macam mozaik tak boleh lah. Tapi banyak dinding tanah ni mozaik kan. Dia kena kesat dan lincin. Pergi ingat buat kerja lagu tu selalu lah. Darurat boleh lah. Pergi tepi surau apa semua, dia nak sembahyang, buka ayat tak ada. Itu dia boleh ganti dengan istinja dia boleh pilih. Cuma kita ni duk biasa guna ayak, memang kita guna ayak lah. Tapi boleh pun nak guna batu ke, guna tisu ke, guna apa semua. Lain kitab fiqh dah sebut dah. Dah semua. Tak ada masalah. Dia tadi tak basuh apa pun. Dia pakai tenyeh gitu je apa semua. Sagi ambil uduk semayang. Sah. Adapun tayamum jangan keliru. Itu ada orang tayamum dia keliru dengan istinja. Ada. Itu. Adapun tayamum, kalau tak ada air ataupun tak boleh guna air, dia kena ganti dengan tanah. Tayamum dengan tanah. Itu. Kalau tak ada air, dia kena ganti tayamum. Dia kena tayamum tanah. Anggota tayamum tak macam anggota uduk, muka dengan tangan. Luka tak mana pun. Muka dengan tangan. Dia kata susah nak tayamum, susah apa? Muka dengan tangan. Ambil debu, sapu muka, sapu tangan. Habis. Walaupun luka tangan kaki. Ada orang tahu. Dia luka tangan kaki. Doktor kata tak boleh kena ayat kaki hang ni. Kalau kena mudarat, dia ambil debu tayamum tangan kaki. Ada. Tu tak betul. Anggota tayamum muka dengan tangan. Makna kalau luka tangan kaki, tayamum muka dengan tangan tu. Ganti tangan kaki tu. Bukan pimbik debu sapu kaki. Faham tak? Contoh kalau badan dia tak boleh kena ayak. Tak boleh kena ayak. Doktor kata tak boleh kena ayak. Badan ni seminggu tak kena ayak. Kalau kena ayak dia jadi penyakit apa lah, kezaman main semua. Jadi dia nak semayang macam mana? Dia nak mandi hadas macam mana? Ganti dengan tayamum lah. Ambil debu, tepuk, sapu muka sekali, tepuk lagi sekali, sapu tangan sekali, selesai. Mudah ya? Janganlah pergi berguling lah debu nak buat macam hadas, nak bagi rata debu, jenuh berdebu. Ada buat kerja aku tu, tanya semua. Itu. Senang. Ada. Ini tajuk besar ni saya tak baca lagi dah, saya hurai dulu semua. Tu. Tayamum ni senang. Sebagai contoh satu kan. Cuma kita kena, dia ada tayamum yang kita kena qada ataupun tak, ada yang tak kena qada. Macam tangan dia patah. Itu tangan patah. Doktor nak simen tangan dia. Doktor nak simen. Jadi simen ni kadang lama duduk pada 2-3 bulan. Simen. Pertama dia minta doktor semen sekadar yang perlu. Maknanya janganlah sampai teruk sangat. Kalau setakat ni dia perlu sangat, dia simen sekadar yang perlu. Satu. Yang kedua sebelum simen itu dia berwuduk dulu. Faham tak? Sebelum tangan dia simen, dia berwuduk dulu. Dia wuduk dulu, lepas tu simen. Okey. Jadi setiap kali dia semayang, dia ambil wuduk, dia basuh muka. Ada. Lepas tu dia basuh tangan sakat mana boleh, termasuk atas-atas balut tu. Lepas pada tu dia ambil debu, dia tayamum muka dengan tangan sekali. Ganti tak boleh kena ayak tadi ni. Lepas tu dia sambunglah semayang, sambung bersapu kepala, basuh telinga, basuh kaki, terus semayang. Semayang ni tak kena qada dah. Ada? Tak kena qada dah.
walaupun air tak masuk dalam tu, tetapi dia sudah tayamum. Bukan ambil debu pi sapu debu atas baluk tu dah. Anggota tayamum muka dengan tangan. Kadang-kadang dia kena tayamum banyak kali. Kadang-kadang sekali. Ada. Yang selalu dia bermotor accident macam mana? Tani tumpuk luka, memang tak boleh kena ayak. Tangan pula patah, tak boleh kena ayak juga. Kaki pula sebelah tak boleh kena ayak juga. Dia nak ambil wuduk macam mana? Dia tak boleh tayamum terus. Faham? Cara dia macam ni. Ambil wuduk, basuh muka dulu. Dia gini, anggota wuduk lagi tak sempurna anggota yang pertama, dia tak boleh pi anggota yang kedua. Tak boleh pi. Pada. Dia tak boleh pi. Contohnya, lepas kita ambil wuduk, kita tengok tangan kita ni ada cat. Tadi duduk cat rumah. Cat pula cat minyak. Tak boleh rata ayak. Kita basuh dah sampai kaki. Kita kena basuh, buang dulu cat tu, basuh tangan, lepas tu kepala, kaki kena basuh lagi. Sebab tangan tak selesai, tak boleh sampai kepala dulu. Faham tak? Faham? Baik. Muka dia luka. Tuan ni tumpuk. Doktor pesan kalau kena ayak lambat lega ataupun mudarat menanah apa semua. Dia tak boleh kena ayak. Lepas tu dia basuh lah cakap mana boleh kena. Basuh cakap mana boleh kena. Lepas tu dia boleh basuh tangan lagi? Tak boleh. Sebab muka tak selesai lagi. Dia tayamum dulu, ambil debu, sapu muka, sapu tangan, baru selesai kat sini. Faham tak? Sekali tayamum. Sampai tangan lagi, luka juga tangan. Basuh tangan. Cakap mana boleh kena. Air. Ada yang tak boleh kena ayak. Tak apa. Ambil debu, tayamum. Macam tu juga. Sapu muka, sapu dua tangan. Selesai tangan. Sampai tangan kepala. Kepala tak apalah. Kepala kalau dia luka tani boleh basuh tani. Kalau luka tani boleh basuh tani. Kecuali kalau tercabuk semua kulit kepala tu. Ada. Kata luka tani dia basuh sikit tani tak apa. Sampai tangan kaki lagi. Kaki pula ada tak boleh juga. Dia basuh dulu cakap mana boleh. Ada. Cakap mana boleh. Lepas pada tu lagi macam mana? Dia tayamum lagi. Muka, sapu tangan, tayamum. Jadi dia ada 3 kali tayamum. Faham tak? Dia kalau tak boleh kena air terus, tenang sekali tayamum je. Faham tak? Sekali tayamum je. Kalau tak kena air terus. Tapi ada tumpuk tadi sikit, tumpuk tadi sikit, tumpuk tadi sikit. Itu. Itu kena faham tayamum. Boleh faham tak? Itu insya-Allah. Ke depan kita masuk hukum bertayamum dan perkara-perkara yang berhubung dengannya. Ada nak tanya? Fiqah ni kadang banyak tanya. Tak faham tanya tak, tapi tak dengar aku duduk jauh. Itu. Nanti tak faham tulis. Insya-Allah saya jawab yang boleh jawab itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Muhammad. Allahumma inna nas'aluka 'uluman nafi'ah wa arzaqan wasi'ah, amalan salihan wa sa'adatan darain wa husnul khawatim wa anta khairur raziqin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.